Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi, kita bertemu lagi dalam kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 1. Jadi, topik kita pada pagi ini adalah sambungan daripada topik minggu lepas. Kalau awak ingat, minggu lepas kita telah belajar mengenai keluarga bahagia ataupun keluarga saya, di mana setelah menyuruh awak untuk merakam video awak dan memperkenalkan mereka dan apakah kelebihan dan juga keistimewaan mereka. Jadi, pada hari ini kita akan sambung lagi topik keluarga tapi mengenai keluarga angkat. Jadi, apakah itu keluarga angkat? Kita akan tengok selepas ini. Jadi, kita akan tengok dulu sebelum itu, iaitu objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Yang pertama adalah objektif kita. Yang pertama, murid dapat menjawab kedua-dua soalan kefahaman di hujung kelas ini, di hujung PDPR dengan betul. Dan kriteria kejayaan adalah murid dapat menyelesaikan tugas mereka berdasarkan situasi yang diberikan. Jadi kita akan tengok apakah situasi itu nanti. Okey. Jadi unit 9, keluarga angkat dan juga bantu membantu. Kita ada dua subtopik hari ini, iaitu keluarga angkat dan juga bantu membantu. Awak juga boleh rujuk buku teks awak, ada buku surat pada halaman 78 dan juga 79. Okey. Sorry, ada typo. Okey. Jadi keluarga angkat. Apa itu keluarga angkat? Keluarga angkat adalah keluarga ibu bapa tunggal atau tidak, di mana orang di luar perkhidmatan negara untuk kanak-kanak di bawah umur. Maksudnya orang yang bukan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun kanak-kanak ni. Jadi keluarga ibu bapa tunggal ataupun tidak. Maksudnya ibu tunggal ni maksudnya ibu ke bapa ke, ada anak ke tak ada anak, ada anak ke tak kisah. Mereka akan mengawasi dan menjaga kepentingan kanak-kanak lelaki dan perempuan dari bentuk sementara. Apa maksud sementara ni? Maksudnya tidak kekal. Maksudnya sementara saja, sekejap saja, sehingga mereka mendapat tempat dan keluarga yang tetap. Bila kita sebut keluarga angkat, ada macam-macam situasi dan juga bentuk dia. Okey, contoh yang pertama, katakanlah nama anak ni adalah Abu. Okey, mak ayah Abu dah meninggal, Abu diserahkan ke keluarga angkat. Itu situasi satu. Situasi yang kedua, mak ayah Abu dalam perintah ataupun dalam tahanan mahkamah ataupun penjara. Jadi Abu ni diangkat oleh keluarga yang baru. Mak ayah dia hidup tapi dia diambil sebagai anak angkat oleh keluarga yang lain. Sebab apa? Sebab mak ayah dia dalam penjara ataupun mak ayah dia tak mampu nak jaga dia. Jadi dia diserahkan Abu ni kepada keluarga angkat. Jadi kita ada banyak konsep keluarga angkat. Yang bawah ini hanyalah secara umum. Okey. Ingat, keluarga angkat hanyalah bersifat sementara dan ini membolehkan anak terus mengekalkan ikatan sah dan emosional dengan keluarga kandung. Maksudnya, walaupun dia ni anak dah sudah pun diambil sebagai anak angkat oleh keluarga ni, tapi kita patut membenarkan ataupun mengekalkan ikatan yang sah antara dia dan keluarga yang sebenar, keluarga kandung. Okey. Jadi, keluarga angkat ni, program keluarga angkat ni adalah salah satu langkah perlindungan di mana dia membolehkan anak tersebut untuk hidup bersama orang lain sementara masalah yang dialami oleh persekitaran keluarganya diselesaikan. Contohnya macam tadi kan, mak ayah dia tak ada duit nak bela dia, nak membesarkan Abu ni. Jadi keluarga angkat ambil Abu sementara, nanti bila mak ayah Abu dah stabil, dia akan ambil Abu balik. Jadi itulah konsep keluarga angkat. Okey. Sebenarnya kita adalah cara dia, kita boleh tengok dekat website ni malaysian.government.gov.my. Okey, ini adalah maklumat ataupun prosedur untuk mengambil anak
Angkat dia ada beza lah di negeri Sabah, Sarawak dan juga di Semenanjung. Nanti kalau ada yang berminat ataupun ada parent yang bertanya, boleh rujuklah dekat website ini. Okey. Dah selesai berkenaan dengan keluarga angkat. Sekarang kita akan tengok pula subtopik yang kedua, iaitu bantu-membantu. Dalam kata lain adalah tolong-menolong. Betul tak? Jadi kita semua memberi bantuan dan menerima bantuan. Sebab tu dipanggil bantu-membantu. Maksudnya dia antara dua orang dan benda ni reciprocal. Maksudnya dia pergi, ditolong yang ini tolong balik. Sebab tu perkataan dia bantu-membantu, bukannya membantu. Kalau membantu, saya bantu awak, awak tak bantu saya balik. Itu membantu. Kalau bantu-membantu, saya tolong awak, awak tolong saya balik. Macam tu. Itulah konsep bantu-membantu. Okey. Membantu orang merupakan satu amalan yang mulia. Betul lah kan? Bila kita tolong orang, orang tolong kita, merupakan satu amalan yang mulia, amalan yang baik, amalan yang bagus. Okey. Sebab apa? Sebab ia dapat membina hubungan yang baik dan memupuk rasa kasih sayang. Okey. Sebagai contoh, kita tengok dalam keluarga kita. Katakanlah Abu bantu keluarga dia. Contohnya, Abu bantu ayah dia tolong siapkan pagar rumah. Jadi, secara tidak langsung, ayah Abu ni rasa macam gembira. Bukan rasa lah, memang betul ayah dia akan rasa gembira sebab Abu dapat bantu dia. Ataupun ayah dia pun dapat bantu Abu dalam menyiapkan kerja rumah. Jadi itulah konsep bantu-membantu. Jadi kita tengok pula gambar ini. Jadi seperti yang awak dapat lihat, Alicia keluarga dia sedang makan. Maksudnya Alicia dan keluarganya sedang makan dekat dapur ni kan. Okey. Jadi selepas makan, mereka membuat kerja rumah. Jadi kita tengok, masa inilah konsep bantu-membantu. Inilah yang kita boleh nampak. Okey, katakanlah Mak Alicia dah tolong masak makanan, dah tolong sediakan makanan, dah tolong belikan bahan-bahan dan sebagainya. Jadi apakah tugas Alicia dan juga adik-adik dia? Jadi Alicia boleh tolong, contohnya kita tengok gambar 3 kat bawah ni, abang dia tolong basuh pinggan lepas makan. Alicia pula tolong tolong jemur baju. Lepas tu sementara ibunya pula basuh baju. Jadi inilah konsep bantu-membantu. Jadi bagaimana pula dengan anda? Adakah anda selepas makan pinggan pun suruh mak basuh, air pun suruh mak tuang, lepas makan terus main game, tengok televisyen, main phone. Jadi benda tu tak bagus. Sebab kita tak mengamalkan sikap bantu-membantu. Jadi sepatutnya selepas mak dah sediakan makanan atau mak dah belikan makanan, kita kena tolong lepas tu basuh pinggan, kita tolong bersihkan meja, ataupun lepas tu kita tolong bersihkan rumah. Jadi benda itulah konsep bantu-membantu dalam keluarga. Jadi ini adalah tugasan anda pada hari ini. Yang pertama, nyatakan peranan kamu. Apakah tugas kamu sebagai seorang anak terhadap keluarga kamu? Contohnya, kamu sebagai seorang anak. Jadi, apakah peranan kamu dalam keluarga anda? Contohnya, menggembirakan hati ibu dan bapa. Itu satu contohlah. Jadi, awak kena tuliskan sekurang-kurangnya 3 peranan kamu. Jadi Kak Maya nak tulis dalam buku latihan kamu. Jadi kita akan cek jawapan anda dalam kelas akan datang. Okey, soalan yang kedua adalah, apakah contoh amalan bantu-bantu yang kamu boleh lakukan dalam keluarga kamu semasa PKPD ni? Kita sekarang kan dalam tempoh PKPD. Jadi apakah amalan bantu-bantu yang awak boleh buat? Contohnya, semasa PKPD ni, mak ayah pun duduk di rumah ataupun mak ada yang kerja, awak bantu kemas rumah, bantu basuh halaman, bantu bersihkan baju dan sebagainya. Jadi, apakah contoh amalan bantu-bantu ni? Awak kena jawab juga dalam buku latihan. Okey. Lepas dah selesai buat latihan ni, tak perlu hantar gambar,
minggu hadapan kita akan bincang lagi mengenai soalan ini. Okey. Jadi sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini, saya nak tunjuk satu video. Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Kali ini kami nak kongsi dengan anda cara untuk memohon anak pelihara dan anak angkat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sebagai pemahaman umum, maksud anak pelihara adalah kanak-kanak yang telah diperintahkan oleh mahkamah bagi kanak-kanak untuk pemeliharaan, jagaan dan kawalan oleh ibu bapa peliharaan berdasarkan Seksyen 31E Akta Kanak-Kanak 2001. Maksud ibu bapa pelihara adalah seseorang atau mana-mana pasangan yang telah ditawarkan anak pelihara oleh Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat bertanggungjawab untuk memelihara, menjaga dan mengawal kanak-kanak yang telah ditawarkan. Maksud anak angkat adalah telah dalam jagaan dan dipelihara serta dididik oleh seseorang atau pasangan sebagai anaknya yang berterusan atau anak mereka secara anak angkat de facto selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan mengikut Seksyen 61 Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 Akta 253. Antara syarat-syarat permohonan anak pelihara adalah warga negara Malaysia dan menetap di Malaysia, berusia 25 sehingga 60 tahun, perkahwinan secara sah iaitu 5 tahun ke atas bagi perkahwinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai komplikasi kesihatan reproduktif atau kesihatan yang menyukarkan proses kehamilan atau perkahwinan yang lewat juga dipertimbangkan permohonannya. Peluang untuk mendapat anak tipis kerana faktor usia. Pemohon bujang boleh dipertimbangkan dan perbezaan umur di antara pemohon dan kanak-kanak mestilah melebihi 21 tahun. Pemohon lelaki bujang dibenarkan mengambil kanak-kanak lelaki sahaja. Mempunyai pendapatan yang mampu menyara kehidupan keluarga. Hendaklah sihat dari segi mental dan fizikal. Bebas dari rekod jenayah. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan selamat, menganut agama yang sama dengan kanak-kanak. Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke pejabat JKM seperti gambar ukuran pasport, surat pengesahan dari pegawai perubatan mengenai status kesihatan pemohon, salinan kad pengenalan, salinan sijil nikah atau sijil pendaftaran perkahwinan, slip gaji atau pengesahan pendapatan, lain-lain dokumen sokongan contoh laporan pakar perubatan, surat sokongan lain dan sebagainya. Secara ringkasnya, pengangkatan mengambil anak angkat adalah satu proses mendaftarkan seorang kanak-kanak ke dalam jagaan ibu bapa angkat selepas dijaga selama 2 tahun dengan diselia dan diperlakukan oleh pegawai kebajikan masyarakat. Kanak-kanak tersebut sama ada diserahkan oleh keluarga kandung kanak-kanak itu sendiri kepada keluarga angkat ataupun yang ditawarkan oleh dari institusi kanak-kanak JKM sebagai anak pelihara. Pada pemahaman JKM juga, ini adalah satu proses di bawah bidang kuasa Jabatan Pendaftaran Negara. Pegawai kebajikan masyarakat memainkan peranan sebagai guardian ad litem dalam proses itu seperti mana diperlukan oleh undang-undang di bawah Akta Pengangkatan 1952 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Ini adalah istilah anak angkat yang difahami. JKM ada menawarkan kanak-kanak di dalam jagaan di institusi untuk dipelihara. Istilah di sini adalah anak pelihara. Ini adalah usaha untuk memberi peluang kepada pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak merasai suasana kehidupan berkeluarga mengikut saluran yang betul serta dapat menumpang dan mencurahkan kasih sayang kepada anak pelihara. Manakala bagi anak kanak-kanak pula, usaha ini bertujuan memberi peluang kepada mereka menikmati kehidupan berkeluarga dan mendapat belayan kasih sayang, serta peluang menikmati suasana pendidikan holistik yang lebih baik dan sempurna. Permohonan untuk anak pelihara ini adalah di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tempoh 2 tahun itu, permohonan anak angkat bagi anak pelihara tersebut boleh dibuat kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Sekiranya anda berminat untuk memohon anak pelihara yang ditempatkan di institusi kanak-kanak, anda bolehlah terus berhubung dengan pegawai kebajikan masyarakat berhampiran untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci serta membuat permohonan terus di sana. Setakat itu sajalah video kita pada kali ini. Jadi, seperti mana yang awak dapat lihat video tadi, itu adalah proses ataupun prosedur untuk memohon anak angkat. Jadi, saya harap awak faham apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Okey, jadi jangan lupa tugas anda yang pertama adalah nyatakan peranan anda dalam keluarga. Yang kedua, apakah yang awak boleh tolong atau bantu dalam keluarga anda semasa PKP ini. Jadi kita ada 2 tugas, tolong siapkan dan kita akan bincang pada kelas akan datang. Jadi sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video sehingga akhir. Jadi kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.